Okey, ada tak ni live ni? Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat live sikit untuk anda kawan-kawan. Okey. Untuk anda kawan-kawan yang mungkin anda seorang guru, tak kisahlah anda guru. Biasanya guru-guru sekolah kerajaan lah yang menggunakan PDBR sekarang ni, yang menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Okey. Hari ini saya nak ajar sikit dekat anda tips yang mudah bagaimana anda nak mengambil kedatangan murid dalam kelas anda. Special untuk murid yang ada ramai kelas, untuk guru-guru yang ajar banyak kelas dalam satu masa. Contohnya macam BM serentak 2 kelas. Kalau macam saya, TMK ada 6 kelas. BM ada 1 kelas saja. So kalau 1 kelas saja tak susah. Anda mungkin boleh guna yang macam sekarang ni. Setengahnya anda mungkin mengguna third party ataupun add-on dalam anda punya Google Meet, gambar burung hantu ni. Itu pun boleh. Itu biasanya berlaku paling senang kalau anda ada 1 kelas saja. Okey. Tapi kalau anda ada 2 kelas ataupun lebih dari 1 kelas, kalau kita guna yang ini, okey, habis. Kalau kita guna yang mana tadi mouse tu, kalau anda guna yang gambar burung hantu ni, habis. Sebab apa? Sebab anda mencatat semua kelas dalam satu masa. Okey, anda mencatat semua kelas dalam satu masa. So memang masalah lah. Masalah sebab apa? Sebab nama nanti akan jadi serentak. Dia akan semua kumpul satu nama. 3 kelas ada 90 orang, semua satu nama, satu senarai kan. So anda tak tahu murid ni kelas mana, murid ni kelas mana. Okey. Kalau satu kelas mungkin praktikal lagi anda menggunakan burung hantu ni sebagai pencatat kelas dalam Google Meet. Tapi macam saya, orang yang ada ramai murid, 3-4 kelas serentak, so saya takkan guna cara ni. Cara yang paling mudah ialah saya guna Google Classroom juga untuk mengambil kedatangan dalam Google Meet. Okey. Macam mana? Biar saya tunjukkan dekat anda. Saya buka Google Classroom saya. Contoh ini. Okey. Ini padam dulu. Ini bukan yang kita nak buat. Oh, sorry. Kita padam yang ini. Okey. Okey. Dah. Apabila kita cuba tengok saya buat dekat sini. Okey. Dekat kedatangan ni. Kedatangan. Okey, tengok sini. Okey. Apabila kita ada ramai murid, contohnya 100 lebih, kan? Macam ni 100 lebih, kita takkan mampu nak tahu murid ni kelas mana, murid ni kelas mana. Takkan mampu. Apa yang kita boleh buat adalah kita mesti guna cara yang bijak untuk asingkan budak tu dari kelas mana. So macam contoh ini, kalau kita tengok 45 orang ni, nampak? Kita ada 3 kelas dan 2 murid-murid sudah ada. Kelas mana pertama, kita klik je, inilah kelas orang yang masuk kelas ni. Untuk kelas Akasia, ini je muridnya. Dan untuk Meranti, ini je muridnya. Okey? Sangat senang. Okey. So, macam mana kita guna? Caranya ialah kita buat daripada question. Okey? Kita pergi dekat Google Classroom seperti biasa. Kita buatkan, saya buka dalam demo lah supaya anda nampak. Okey? Supaya tak kacau orang. Okey. Macam ni. Pergi dekat Google Classroom. Kita buatkan satu topik kedatangan, khas untuk kedatangan. Okey. Macam ni tulisan bacaan tulisan. So kita akan buat create satu topik baru, topik kedatangan. Maknanya kita semua kedatangan kita letak situ, kedatangan. Okey, letakkan satu topik. So kita dah ada topik kedatangan. So kita create satu question. Maknanya kita nak murid tu jawab dia kelas mana. Senang saja, simple. Klik question dan kita beri tarikh sebab question ni, sebab kedatangan ada banyak, maka kita kena bagi tarikh. Iaitu katalah kedatangan so, kelas B dan sebagainya. Okey, dah. Dan topik kita pilih kedatangan ini. Okey.
Bab markah ni pula, okey. Markah ni penting. Penting kenapa? Kita tak bagi 100 markah. Kalau kita nak menggalakkan murid datang ke kelas kita, kita bagi dia siapa datang dapat 2 markah atau dapat 5 markah atau dapat 1 markah terpulang. Okey? So then kita ask. So semasa kita buat Gmeet, kita cakap dengan lisan kepada murid, kita kata dekat dia, okey? Siapa yang masuk Gmeet, ketika masuk Gmeet kita kata, okey, sekarang kamu buka Google Classroom kamu. Saya ada beri kedatangan, nampak ni? Okey, kat sini kedatangan 1/7. Awak klik kedatangan dan awak jawab. So murid akan jawab dan kita akan bagi markah. Dia akan dapatlah markah kedatangan dia. At least markah bonus lah. Contoh macam saya tunjuk tadi dalam kelas TMK ni, iaitu kita buka kedatangan ini. So murid yang ramai ni, ini adalah total murid. Murid yang ramai, kalau kita buat Google Meet attendance, murid yang ramai begini kita tak tahu dari kelas mana. That's why bila kita asingkan mengikut kelas, mereka akan jawab ikut kelas mereka saja. Kita namakan kelas. So murid yang sana kita akan tahu murid yang sana siapa yang masuk. Ini je murid yang sana yang masuk. Murid kelas A tadi, ini je yang masuk. Murid kelas B, ini je yang masuk. Murid kelas C, ini yang masuk. Total murid adalah seperti tadi, 45 murid daripada 104 murid. Bayangkan, kalau 104 orang hadir, kita tak tahu murid yang mana satu. That's why, antara tips yang saya boleh bagi pada anda ialah menggunakan Google Classroom untuk mencatat kedatangan Google Meet juga. Boleh saja. Okey? Seperti yang saya kata tadi, Google Meet satu kelas, attendance okey. Kalau 2 kelas, 3 kelas serentak, kelas seni, kelas sains, apa saja kelas yang bercantum lah. Kalau kelas bersemuka, kita memang masuk satu kelas. Tapi apabila kelas online PDPR ni, kita dah masuk serentak berpuluh kelas. That's why salah satu cara ialah dengan membuat question di dalam Google Classroom. Minta murid ke Google Classroom untuk menjawab. Sebab kita dah live dengan mereka, maka kita boleh suruh mereka buat. Sama juga kalau kita buat Google Classroom saja, kita bagi tahu dalam arahan kita, jawab kedatangan dulu, baru buat soalan. Okey? Saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ini. Kalau bermanfaat, bolehlah share dengan kawan-kawan, boleh sampaikan ilmu ini. Biasa saja, cuma mungkin itu kreativiti kita untuk handle perkara. Bye. Assalamualaikum.